يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اجتباه ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa masjid, yang saya hormati Fadil Ustaz Salahuddin, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu lagi setelah setahun kita tak bertemu. Last tahun lepas kita datang 2018. Jadi kita bertemu lagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menatijahkan kefahaman dalam mempelajari ilmu akhir zaman ini, iaitu melalui buku kitab ataupun buku faraid permasalahan dan jawapannya yang telah tuan-tuan beli sebelum ini. InsyaAllah kita sampai mana dah itu? Ada tanda? Muka surat berapa? Muka surat pertama. Muka surat 8. Okey. Buka muka surat 8. Kita akan sambung lagi mengajian kita. Muka surat 8. Baik, maknanya kita masih lagi membicarakan dalil-dalil yang khusus menceritakan tentang ilmu faraid berdasarkan daripada suratul Nisa pada ayat yang ke-11 sebelum ini, dan hari ini kita belajar lagi pada ayat yang ke-12. Boleh saya ulang balik sebab kita dah tinggal setahun itu. Dalam ayat yang ke-11 kita menceritakan kepada tuan-tuan tentang hukuman ataupun kadar yang dimiliki oleh anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, cicit perempuan, ciuk-piuk perempuan, dengan syarat yang telah saya berikan kepada tuan-tuan, mestilah cucu ini anak kepada anak lelaki saja yang dapat. Kalau seorang, kata Allah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau seorang anak perempuan kita akan dapat setengah daripada harta kita. Kalau ramai, dia akan dapat 2/3 daripada harta yang kita tinggalkan, dengan syarat tidak ada anak lelaki. Kemudian Allah SWT mencerita pula perihal ibu ayah. Ibu dan ayah akan mendapat 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh anak-anak dia, jika sekiranya anak-anak dia mati dan mereka mempunyai zuriat. Maka kita dapat berapa? 1/6. Adapun begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau jika sekiranya anak kita mati dan tak ada zuriat, sama ada dia tak kahwin ataupun dia kahwin tapi tak ada zuriat, maka ibu akan mendapat 1/3 dan baki akan dapat kepada bapa. Jika sekiranya anak kita mati, dia tak ada zuriat, tapi dia adik-adik beradik lebih daripada seorang. Contoh, mak mati, meninggalkan mak, meninggalkan ayah dan meninggalkan 3 abang, contoh. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, kalau ada beberapa orang adik-beradik, maka mak akan dapat 1/6, baki dapat kepada bapa, dan adik-beradik walaupun tak dapat pusaka sebab didinding oleh ayah, namun wujudnya mereka menyebabkan mak dapat 1/6. Siapa cakap? Allah yang cakap. Kalau bapa tak ada, mak tetap dapat 1/6, balance dapat ke adik-beradik belaka, 3 abang tadi. Tapi disebabkan ayah wujud, ayah ni ibarat atromeng dalam keluarga. Kuat ayah ni kuat. Dia boleh menghalang adik-beradik kita daripada dapat pusaka. Ayah betul, bukan ayah tiri, bukan ayah angkat. Ayah betul, bukan ayah mertua. Mertua tak dapat tengok je. Tak dapat harta pusaka kita. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga pada ayat yang ke-12 menceritakan tentang perihal kadar yang dimiliki oleh pasangan suami isteri. Kalau suami isterinya meninggal dunia dan tidak ada anak, maka suami dapat berapa? 1/2. Kalau isteri mati dan ada anak, maka suami dapat berapa? 1/4. Ni semua depan saya ni majoriti 1/4 belaka. Kalau isteri mati, kok kita yang mati dulu dah dapat 1/4, dah dapat 2 tiang je, dah batu nisan.
Kemudian Allah cerita pula tentang isteri. Kalau suami mati, suami tak ada zuriat, isteri dapat 1/4. Kalau ramai isteri, 1/4 bagilah 4, bagilah 3, bagilah 2. Jika sekiranya suami mati dan suami ada zuriat, maka isteri akan dapat 1/8. Ni yang Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan pada tahun 2018 dulu. Lamanya tinggal, tuan-tuan. Setahun tinggal. Baik. Hari ini kita sambung pula pada ayat yang seterusnya. Ayat ke-12. Minta maaf. Tadi ayat ke-11. Kemudian kita masih lagi ayat ke-12. Wa in kana rajulun yurasu kalalah. Dengar tu Allah kata. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa, nama dia kalalah, bukan kalaulah. Itu kalaulah jodoh. Ni kalalatun, kaf lam alif lam ta marbutah. Siapa dia kalalah ni? Orang-orang yang mati, dia tak ada mak ayah, dia tidak ada anak-anak, cuma ada adik-beradik saja. Ayat ke-12 ni Allah fokus kepada adik-beradik seibu saja. Tuan-tuan tulis itu. Seibu je. Seibu ni macam mana? Bapa lain, mak sama. Bapa lain, mak sama. Kita faham lah tu. Seibu. Seibu ni kuat. Seibu ni kuat. Yang boleh halang seibu, kita akan belajar nanti lagi. Cuma kita sebut awal lagi. Yang boleh halang seibu daripada tak dapat hanya 2 je. Bapa ataupun kita sebut aslul mayyit, asal si mati, bapa, datuk, moyang. Depa ni je boleh halang adik-beradik. Yang kedua, far'ul waris, far'ul mayyit. Apa nama? Anak-anak kepada si mati. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, mereka dapat menghalang adik-beradik seibu daripada dapat. Contoh, mak mati. Mak mati, dia ada 4 abang seibu dan tak ada orang lain, maka abang seibu dapat. Tapi kalau mak mati, ada abang seibu 4 orang, kakak seibu 4 orang, 8 orang, dan ada datuk, terus 8 orang ni tak dapat apa-apa. Datuk dapat semua. Boleh faham? Aslul mayyit, asal kepada si mati. Ataupun mak mati, ada 8 adik-beradik seibu, ada cicit seorang. Cicit ni menghalang adik-beradik seibu daripada dapat. Boleh faham tuan sekalian? Adik-beradik seibu ni dia kuat. Dia kuat waktu bila? Contoh, mak mati. Mak mati sajalah kita hari ni. Kita cerita mak mati je. Mak mati, mak meninggalkan. Mak ni yang mau mati dah. Mak mati meninggalkan abang kandung, abang K, abang sebapa, abang SB, abang seibu, semua abang Melaka ni. Maka yang akan dapat kandung dan seibu saja. Ni sebapa tak dapat. Kuat lagi seibu daripada sebapa. Sebab apa? Sebab apa tak dapat? Sebab apa? Bukan sebab seibu ni. Sebab apa tak dapat? Sebab ada kandung. Sebab apa tak dapat? Sebab apa? Ada kandung. Dah, kenapa seibu dapat? Sebab seibu ni Allah tetapkan kadar. Yang sebapak dengan kandung ni kita panggil ahli asabah. Dia ambil secara taksib, dia mengambil baki. Kalau kita kira yang ni, abang seibu dapat 1/6, bagi dia dulu. Dia dulu dapat. Barulah baki dapat kepada kandung. Dan sebab apa tak dapat? Sebab apa? Bila bertembung 2 jenis asabah, dalam peringkat asabah, bila bertembung, diutamakan yang utama. Kandung dengan sebab apa mana utama? Kandung, maka kandung dapat, sebab apa tidak dapat. Orang tanya pula, kenapa seibu dapat? Seibu sebab dia ashabul furud, orang-orang yang mana syarak telah tetapkan kadar kepada mereka. Tak? Boleh faham? Ada nak tanya tak tentang seibu ni? Belum tanya lagi. Baik, kita baca ayat ni. Baik. Walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka'u fi thuluth
min ba'di wasiyyati yusi biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Kita baca ayat dia. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa, apa nama dia? Kalalah. Nama apa? Kalalah. Ada sini yang tak ada mak bapak dah. Majoriti tak ada mak bapak, tapi anak-anak ada. Ada tak sini yang tak nikah? Adik-beradik ada. Anak-anak tak ada, mak bapak tak ada. Maka tuan-tuan gelaran dia orang nama kalalah. Kalalah. Dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Mana satu? Seorang. Kalau tinggal seorang, sama ada lelaki ataupun perempuan seibu, maka tiap-tiap seorang dari keduanya mendapat 1/6. Maksudnya apa? Contoh, mak mati meninggalkan abang seibu, maka seorang je, maka abang seibu dapat 1/6. Ataupun mak mati meninggalkan kakak seibu, seorang je, tak ada abang seibu, tak ada, ada kakak seibu je, maka dia dapat 1/6. Sebab apa? Sebab dia seorang. Siapa boleh halang dia tadi? Asal si mati dan cawangan si mati, zuriat dia. Okey, baik. Nampak tak? Nampak? Dah Ustaz, kalau bertembung mak mati, kakak seibu ada, abang seibu pun ada, maknanya ada lebih pada seorang adik-adik seibu, maka tengok pada ayat tu. Jika lebih dari seorang, maka mereka bersekutu mendapat 1/3. Apa makna bersekutu? Sama je bahagian dia, tak ada beza lelaki perempuan. Mak mati meninggalkan abang si mati abang seibu seorang, kakak seibu seorang, duit RM50 dia dapat, maka dapat RM25 seorang. RM25 seorang dapat, tak ada beza lelaki ataupun perempuan. Boleh faham? Boleh nampak tak adik-beradik seibu sekalian? Ada tak adik-beradik seibu sini? Faham tak? Kalau lah adik-adik kita yang mati tu tak ada anak, kita layak dapat pusaka. Ingat betul-betul tu? Kita layak dapat. Kawan saya pernah tanya saya, dia kata selama ni aku ingat abang aku tu tak layak sebab dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Dia tanya soalan, dia ada adik-adik kandung, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu pun ada. Dia tanya siapa akan dapat harta aku? Saya kata isterimu. Lepas tu mak ayahmu kalau hidup, tapi kalau mak ayah aku tak ada dah, dapat ke adik-beradikmu. Saya tanya adik-beradikmu ada berapa? Kandung ada, sebapa ada, seibu ada. Maka saya khabar kat dia, yang dapat adalah kandung dan seibu, sebapa tidak dapat. Sebapa tidak dapat. Jangan sebapa marah pula. Apa dah dapat pula saya sebapa? Tak, sebab apa? Bila mana bertembung dua martabat, diutamakan yang utama. Kandung lebih utama daripada sebapa. Baik. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, mesti nak bagi pusaka ni tuan-tuan, settlekan wasiat, settlekan hutang si mati. Jangan berani nak settlekan wasiat, settlekan faraid, tiba-tiba hutang si mati ada lagi, PTPTN dia ada, sebab tak jadi bayar. Dulu kata hapuskan, lepas tu tak jadi, 4,000 pula, tak jadi pula, 1,200, 1,000 apa, kena bayar. Bayar juga, tak ada bayar mati, maka kena bayar. Pakai duit siapa? Pakai duit si mati. Sebab orang berhutang ni bukan tak ada duit, ada duit, dia malah bayar hutang. Tu sifat dia, malah bayar je. Tapi sebab apa tak nak bayar PTPTN? Sebab manifesto mu kata tak payah nak kena bayar, free kan. Jadi orang dah bayar. Faham tak? Jangan marah, gurau je. Dan sesudah dibayarkan hutangnya, wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Ingat, nak buat wasiat jangan sampai mudarat waris. Separuh harta dia wasiat untuk wakaf. Kalau waris-waris lain tu semua kaya belaka, ni minyak gamak, ni minyak urut, ni minyak Petronas, ni minyak Caltex, tak apa lah. Ayah nak wakaf semua pun tak apa. Tapi dia tahu seorang ni garuk cetong, yang ni malah kerja, yang ni perhabis beras, ni tahu dah. Kalau kita tak tinggalkan harta kepada mereka, kesianlah hidup mereka. Maka oleh itu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
nak buat wasiat mestilah tidak mendatangkan mudarat kepada ahli waris kita. Baik, ialah ketetapan daripada Allah. Bila sebut ketetapan daripada Allah, boleh lawan Allah tak? Tak boleh lawan Allah. Tak aci ni, tak aci. Aci kat India, tuan-tuan. Allah SWT. Tak ada main aci-aci dalam perintah Allah. Allah kata apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sayugianya bagi seorang mukmin, seorang mukminah, bila mana Allah tentu satu perkara kepada mereka, mereka pilih-pilih pula tanggungjawab itu. Tak boleh. Kena laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata macam tu lah. Okey, habis. Boleh faham tak ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tentang adik-beradik seibu? Okay, tengok Allah fokus adik-beradik seibu pada satu ayat yang satu, ayat ke-12. Okay, kita pergi pula ayat terakhir daripada suratul Nisa. Ini fokus kepada adik-beradik kandung dan sebapa. Tadi adik-beradik seibu, ni kandung dan sebapa. Macam mana nak kenal kandung dan sebapa? Itu dari sudut tafsiran para ulama kepada kita. Saya minum sekejap. Bismillah. Okey, baik. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai sallallahu alaihi wasallam, mengenai masalah kalalah. Apa dia kalalah tadi, tuan-tuan? Benda kalalah tadi 10 markah ni. Dapat tambah lauk malam ni. Ada makan. Tak dapat jawab, jangan tambah lauk. Siapa-siapa yang mati, yang tak ada anak, tak ada zuriat, tak ada mak ayah, cuma ada adik-beradik je. Cuma kalalah di sini fokus kepada kandung dan sebapa. Maksud saya macam ni, kalau tak ada kandung, baru sebapa dapat. Kalau dua-dua ada, hanya kandung je dapat. Faham tak? Boleh fokus di sini, kalau ada kandung, sebapa tak dapat. Kalau tak ada kandung, baru sebapa akan dapat pusaka. Katakanlah wahai Muhammad, qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah memberi fatwa kepadamu dalam perkara kalalah itu. Allah sendiri tolong jawab. Iaitu siapa dia? Ini mru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun. Iaitulah seseorang yang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, kandung atau sebapa, ya. Maka bagi saudara perempuan itu mendapat 1/2 daripada harta si mati. Syarat adik-beradik kandung perempuan kita nak dapat setengah harta kita, mesti dia seorang. Mesti apa? Seorang. Kalau ada dua, tak dapat setengah. Dia akan dapat dengan kadar selepas itu. Mak mati, ada kakak kandung seorang, tak ada lain, zuriat lain tak ada, maka kakak kandung akan dapat setengah daripada harta mak. Banyak tak? Kalau duit 5 bilion, 2.5 bilion rupiah dapat akan dia, Allah SWT. Tak apa? Banyak tu. Tak? Tuan-tuan terasa nak pergi tandas paling mahal, berbayar berjuta-juta, pergi Indonesia. Berapa? 2 juta pak. Dia kata 2 juta bayar masuk tandas saja. Rasa nak main duit juta ni, orang paling bijak di dunia orang Indonesia. Dia tak main 2-3 riyal ni, main biliar-miliar, main kira. Kalau baca faraid 2 minit terror dah. Faham tak? Bab faraid main juta-juta belakang. Okey, dapat setengah. Tapi kalau kita belajar nanti bab rod ni tak tahu tahun bila baru habis ni. Saya rod baru habis di Masjid An-Nur, tu pun dah 2 tahun. Rod ni apa dia? Kalaulah tak ada, kalau kita, di Malaysia guna sistem rod ni maknanya mengembalikan harta tu balik kepada ahli waris kita tadi. Contoh mak mati, ada kakak kandung je seorang, tu je waris dia. Yang lain tak ada, mati belaka dah, terputus nasab dia, habis, tak ada, tinggal kakak dia. Maka kakak dapat setengah. Di Malaysia setengah lagi dapat ke siapa? Baitul Mal. Tapi kalau kita guna konsep rod, setengah dapat balik pada kakak, dapat 100% pada kakak.
Setuju tak rak? Muslimat sekalian, confirm setuju. Tapi rak tak buat di Malaysia. Rak pandai mazhab Syafi'i, muktamad mazhab Syafi'i kata rak iktiraf. Cuma di Malaysia rak kita tidak menggunakan sistem rak. Kita guna sistem apa dia? Ada baki dapat ke Baitul Mal. Kenapa? Baitul Mal maslahat umum. Kalau seorang je dapat, maslahat khassah, dia seorang je. Dia seorang dapat. Kalau duit sejuta dapat ke dia. Kalau dapat ke Baitul Mal 500,000, dapat salur kepada asnaf-asnaf yang di bawah tanggungan Baitul Mal dan sebagainya. Itu sebab di Malaysia kita guna konsep Baitul Mal dapat. Tapi kalau kita tak guna konsep Baitul Mal, gamaknya Baitul Mal kering, pitih, tak tahu nak mana duit. Pitih tak ada, tunggu duit zakat je. Duit faraid tak dapat. Allah SWT. Kalau kita guna sistem rat. Boleh faham tak sekalian? Ada tak setuju tak? Kena setuju. Kita berada di Malaysia. Baik. Kemudian kata Allah SWT lagi, dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, wa huwa yarithuha illam yakun laha waladun fa in kanat asnatayn falahuma thulutsani mimma tarak. Dan ia pula saudara lelaki itu, tak kira kandung atau sebapa, mana salah seorang, kalau kandung ada, sebapa tak dapat, akan mewarisi semua harta si mati. Betul lah. Mak mati, ada abang kandung seorang, tak ada waris lain, confirm dia dapat 100%. Dia dapat apa? 100% harta. Baitul Mal confirm tak dapat. Sebab adik-beradik lelaki ni macam juga kita panggil, kalau ayah tadi Ultraman, dia ibarat macam Spiderman gitu lah, ataupun Cicak Man. Kuat lah. Dia The Avengers daripada Amerika. Maknanya hebat. Daripada lelaki, orang lelaki ni kuat. Tu sebab kalau boleh tuan-tuan dapatkan anak lelaki lah. Untuk harta kita tak selalu ke tempat lain. Bukan mana tak boleh bagi ke adik-beradik. Kalau boleh dapat anak lelaki tu, kira lengkap lah keluarga minta Allah SWT. Tapi kadang-kadang tak ada juga. Usaha nak anak lelaki keluar, perempuan. Usaha lagi, puang juga. Usaha lagi, puang. Rupa-rupanya Allah nak bagi apa? Cucu lelaki. 20 orang cucu. Sebab kahwin awal belaka, anak puang. Dapat menantu awal, menantu lelaki kita dapat. Kita minta bunga, kita minta rama-rama, Allah bagi kadang-kadang ulat bulu dulu. Minta anak lelaki, dapat 7 anak perempuan. Tapi setiap anak perempuan tu semua anak dia anak lelaki belaka. Allah bagi tang situ pula. Tang situ. Baik. Kemudian kata Allah SWT, fa in kanat asnatayn falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang dan lebih, 2, 3, 4, 10, tak kira lah, lebih, maka keduanya mendapat 2/3 daripada harta si mati yang ditinggalkan oleh si mati. Mak mati meninggalkan 2 kakak kandung, maka 2 kakak kandung ni akan dapat 2/3 harta si mak. Tinggal 4 kakak kandung, dapat 2/3 harta si mak. Dengan syarat tidak ada adik-beradik kandung lelaki dengan dia. Contoh kan, mak mati, mak mati. Tadi kita belajar kalau satu saudara perempuan kandung dapat berapa? Setengah. Dapat apa? Setengah. Tapi kalau ada 7, dia akan dapat apa? 2/3. Syarat dia apa ni? Tak kira seorang ataupun ramai, mestilah tidak ada adik-beradik lelaki kandung. 7 saudara perempuan kandung, seorang saudara lelaki kandung. Bila dia ada seorang je, automatically dia takkan dapat 2/3. Takkan dapat. Dia akan dapat bersama-sama harta tersebut, iaitulah lelaki ni dapat 2 bahagian, perempuan ni 7 lah, semua ada berapa? 9. Maksudnya lelaki dapat 2/9 daripada harta, dan setiap adik-beradik perempuan dapat 1/9 daripada harta si mati. Habis harta dia. Okey, baik. Saya sebut tadi dalam ayat tu termasuk saudara perempuan sebapa ataupun saudara lelaki sebapa. Kita buat contoh sini. Mak mati buat kali ke-8 malam ni. Dia ada seorang saudara perempuan kandung. Seorang.
maka kat sini dapat setengah. Kita akan belajar tadi kan, dapat setengah. Dia ada seorang saudara perempuan sebapa, agak-agak dia dapat tak setengah. Allah sebut setengah lah ini. Agak dapat tak setengah? Kata ulama, tak dapat setengah. Dia dapat dengan kadar yang nanti kita akan belajar 1/6 sahaja. Untuk menyempurnakan, istilah bahasa Arabnya takmilah lithulusain, untuk menyempurnakan 2/3 tahap paling banyak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Tetapi kalau dekat sini ni seorang, ya, ni seorang, fokus seorang. Kalau kat sini 2 orang. Bila 2 orang jadi berapa? 2/3. Dah sempurna tak 2/3? Sempurna dah. Jadi agak-agak dapat dah sebapak ni? Takkan dapat, betul. Dia takkan dapat. Kecuali ada kat sini seorang saudara lelaki sebapak. Kalau ada yang ni, automatically dia memberi rahmatan lil alamin kepada rahmatan lil alamin. Dia bagi rahmat kepada saudara perempuan ni, dia akan dapat apa dia? Baki bersama-sama. Lelaki ni orang panggil bukan menteri, orang panggil akhun mubarak, saudara yang membawa berkat. Dia ada saudara membawa celaka pun ada, akhun masy'um nama dia. Ada dia celaka habis, tak dapat itu usaha. Tuan-tuan merujuk dalam buku tu, mana satu akhun masy'um, mana akhun mubarak. Baik. Okey, habis. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mislu hazzil unsayain yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Dan sekiranya mereka saudara-saudaranya itu ramai, laki dan perempuan, maka bahagian seorang laki-laki menyamai bahagian 2 orang anak, 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, habislah dalil yang secara khusus menceritakan tentang hukum faraid ataupun kadar yang dimiliki oleh ahli waris. Kita pergi kepada penerangan ayat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah, masih hidup lagi Syekh. Saya pernah membaca ataupun belajar kitabnya Ahkamul Mawaris fi Dawi Syariatil Islamiyah min Al-Qur'ani was Sunnah. Kitab tu wajib kita belajar, habiskan kitab tu. Kitab tu silibus di Ummul Qura, Universiti Ummul Qura, tapi kita peringkat diploma kita baca kitab tu untuk silibus tahun 3 pengajian diploma pengajian Islam. Baik. Ya. Sama je. Tak kira siapa. Mesti syarat yang mati ni adik-beradik, bukan mak ayah yang mati. Adik-beradik kita yang mati, adik-beradik kita yang mati. Tak kira kalau mak tu jadi Fatimah pun sama juga, konsepnya sama. Baik. Ada soalan tak sebelum kita melangkah ke ini? Tanya, tuan-tuan tanya. Ustaz itu dia cakap tulis kan kalau nak tanya soalan. Sebab Melayu mudah malu, bukan mudah lupa, mudah malu. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak apa. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah berkata, ni ulama besar tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, ulama besar di Syam. Ayat-ayat yang mulia ini daripada kitab Allah Azza wa Jalla yang tentangnya, yang mengenai bahagian bagi setiap ahli waris dan setiapa yang layak daripada ahli waris, dan ditunjukkan kadar yang telah ditetapkan beserta dengan syarat-syaratnya. Begitu juga diterangkan dalam ayat-ayat tersebut keadaan yang mana seseorang akan mewarisi harta pusaka dan keadaan yang tidak melayakkannya untuk mendapat pusaka. Begitu juga bilakah masanya mereka mewarisi secara fardu dan juga dengan asabah, dengan cara menghabisi atau mengambil baki, atau bersama-sama, yakni mendapat secara fardu dan asabah. Ni semuanya kita akan belajar satu persatu, tuan-tuan, jangan risau. Subjek ni mudah je, tapi ramai orang yang malah belajar subjek ni. Walaupun hanya terdapat 3 ayat sahaja yang menyentuh tentang kadar pembahagian, tetapi ianya amat padat dan menghimpunkan usul faraid dan rukun daripada rukun-rukun pewarisan. Maka bagi sesiapa yang mengamati dan menguasai ayat-ayat ni, dia menghafal. Anak-anak tuan-tuan yang belajar syariah wajib dia hafal ayat-ayat ni untuk memudahkan dia menjawab periksa. Sebab kalau di Al-Azhar keluar soalan faraid ni,
Setiap jawapan kita dia perlukan dalil untuk kuatkan hujah. Kalau kita bagi jawapan tanpa dalil, maka markah kita tak sempurna, banyak dapat, sikit dapat markah. Maka bagi sesiapa yang mengamati dan menguasainya, maka pemahaman dan mengingatinya dan menyadarinya, maka sesungguhnya akan memudahkan baginya untuk mengetahui kadar bahagian bagi setiap ahli waris dan mengetahui hikmah Allah yang maha tinggi. Maka dapat dilihat bagaimana telitinya Allah dalam menentukan kadar ahli waris yang layak dengan tiada melupakan hak ahli waris, sama ada kecil atau besar, lelaki dan perempuan, bahkan diberikan bagi setiap orang yang layak hak-hak mereka. Maka dalam 3 ayat yang kita belajar daripada tahun lepas sampai tahun ni lama benar belajar ayat ni, kita belajar menceritakan tentang ahli waris yang layak dapat pusaka kita. Baik. Okey, kita pergi kepada dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mafhumnya, bahagi-bahagikanlah harta benda antara ahli faraid menurut kitab Allah. Itu sebab kalau orang suka tanya pada kita, mana lebih baik ustaz? Kok rasa sama rata ke kok ikut faraid? Maka tuan-tuan, kalau tanya saya, ikut faraid itu lebih baik. Allah SWT, ikut faraid itu lebih baik dan menepati cita rasa Allah daripada cita rasa kita sendiri. Adapun kalau nak bagi juga sama rata, bukan sebab tak nak ikut Allah, tapi nak buat sama rata, semua redha belaka, tak mengapa. Tapi kalau tanya saya kata afdal faraid. Tak mengapa pun afdal faraid. Sebab itu Allah tentukan. Sebab apa? Allah tahu hati sanubari manusia ni. Faham tak? Macam hukum hudud Allah. Hukum potong tangan, curi, sarikah. Cukup nisab, berapa nisab dia? 80 riyal ke itulah. Tempat yang disimpan barang kena pecah lagi, dapat tangkap pencuri itu, ada saksi, ada bukti, kerak tangan dia, RM80 ke atas. Kita keluar beli selipar Jepun kat Maidin Meru, RM2 dapat dua pasang. Turun Masjid Saudah ni, selipar Jepun kita hilang. Kita kata kalau aku dapat dah siapa sarung selipar aku ni, aku kerak kaki dia, selipar tu tak sampai RM2 satu. Allah SWT, kita nak kerak kaki dah. Allah kata apa dia? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kerak tangan dulu. Seorang hamba Allah balik rumah tengok isteri dia berzina dengan lelaki lain atas katil dia. Dekat dinding ada M16. Agak-agak dia tutup muka lari ke, dia sambung M16, dia tembak. Allah SWT, tutup muka, malu gitu. Tak ada. Dia akan ambil M16 tu, dia tembak lunyai dua-dua atas katil. Allah sebut dalam Quran yang ayatnya telah dimansuhkan bacaannya, tetapi hukumnya masih berjalan, hukum rejam. Asy-syaikhu wasy-syaikhah, penzina lelaki dan penzina perempuan yang dah kahwin dan merasai nikmat perkahwinan, berzina lagi, dapat tangkap farjumuhumal battah, rejamlah dia. Allah ikut cita rasa kita, cuma kita tak nak ikut cita rasa Allah SWT. Allah dah bagi dah guideline dia, tak nak ikut sebab kita rasa kita lebih bijak daripada Allah, padahal kita lah manusia paling bodoh sekali atas muka dunia sebab tak nak ikut hukum Allah. Boleh faham tak? Allah turunkan manual kepada kita tapi tak nak ikut, siapa lagi lebih cerdik daripada tu? Traffic light warna kuning, warna hijau, warna merah. Kuning ke oren? Kuning siap sedia berhenti, bukan siap sedia pecuk. Kita buat hukum sendiri, kuning siap sedia pecuk. Mari belah sana, langgar, salah siapa? Nak salahkan lampu isyarat? Tak boleh. Salah kamu. Dah ada manual dah. Hijau, jalan. Merah, berhenti. Dah, dia terbalikkan. Hijau, berhenti. Merah, jalan. Haru biru tak jalan raya, haru biru untuk Allah SWT kucah habis jalan raya sebab tak ikut manual yang Allah SWT tetapkan kepada kita. Begitu juga faraid. Allah tetap dah ni kadar-kadar dia, mu ikutlah wahai manusia. Sebab dalam kadang-kadang adik-beradik yang datang ni, dia pendam perasaan dia.
Dia nak sangat hak dia kod faraid tu, tapi sebab hormat pada abang, hormat pada kakak, dia rasa tak apalah aku pendam. Sedangkan dia banyak memerlukan duit dana lebih daripada orang lain. Contoh saya bagi, sebab itu Allah SWT pentingkan kepada kita mengikut faraid, dan haram kita paksa orang mengikut cita rasa kita. Haram paksa. Dia kena redha meredai antara satu sama lain, barulah jadi perkara tersebut. Baik, dari sudut ijma' al-ulama, saya pernah satu hari dengar pergi satu tempat pengajian. Tok Bila dia buat pengumuman, Assalamualaikum tuan-tuan, esok kita ada jimat bulanan, dia kata. Saya semua orang tengok dia. Dia ulangi sekali lagi, 2 kali dia ulang. Jimat bulanan. Panggil Pak Lemang, bukan jimat, ijtima'. Oh, ijtima'. Nah, bukan nak. Nak cakap Arab tapi tak reti. Tak reti. Faham? Macam juga apa nama, seorang anak murid pada seorang ustaz ni. Dia baru kahwin. Dia lalu kat lebuh raya, singgah rumah ustaz. Baru kahwin, merah lagi inai kat jari. Dia kata, ustaz nak singgah sekejap. Nak singgah buat apa? Singgah ziarah ustaz sambil nak jimat solat, dia kata. Sudah, ustaz kata, mu ni biar benar, salah sebut. Jadi kena ngaji lah. Orang ngaji bahasa Arab, ta'allamul Arabiyyah kan. Belajarlah bahasa Arab. Nabi suruh kita belajar bahasa Arab. Ada orang kata belajar bahasa Arab sebab apa, ustaz? Sebab dalam kubur cakap Arab ke? Sebab ada seorang fikir saya, penolong kanan sekolah dulu, dia kata, ustaz kita kena buat kelas bahasa Arab. Pencen lah dia ni. Saya kata, kenapa haji? Sebab dia kata dalam kubur nanti kita cakap Arab, jadi kita usaha daripada awal lagi cakap Arab. Saya kata kalau gitu payah lah. Sebab memang Allah dah setting kita kalau dalam kubur cakap Arab, cakap Arab. Walaupun tuan-tuan orang kampung Kuala Kangsar ni, tak, atau duduk di Perak, duduk di Pahang, cakap Terengganu, makan ikan, tetap cakap Arab. Nama Allah SWT tak perlu kita belajar. Cuma kita kena belajar sebab apa? Inilah syiar kepada agama kita, Islam. Okey, baik. Habis. Soalan ketiga, apakah hukum mempelajari ilmu faraid? Yang kita mari ramai-ramai malam ni buat benda nak belajar ilmu faraid. Nyusah korangnya. Baik aku tahu-tahu, pergi ke amanah raya, pergi jumpa tok peguam, pergi ke pejabat tanah, pusaka kecil, biar demo settlekan. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, kata ulama, hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa dia? Sebahagian orang buat, sebahagian lain terangkap dosa dia. Tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau satu kampung Kuala Kangsar ni pergi mana-mana tanya Tok Imam, reti tak faraid? Hamba dah reti. Menukang reti, dia kata. Sudah. Pergi majlis ni tak reti belaka. Maka satu Kuala Kangsar ni dosa belaka. Tapi kita jumpa malam ni ada berapa orang? 100, 2000 ada. Tak, malam ni lebih 2000 orang termasuk jin yang datang. Jadi tuan-tuan Allah SWT, mari belajar, kita mengajar orang balik. Maka kita telah mengangkat dosa daripada jiran-jiran yang tak belajar faraid. Belajar faraid. Baik. Kata ulama, kerana mempelajari dan mengajari ilmu ini disarankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdaan baginda, ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas, belajarlah faraid dan ajarkan manusia. Fa inni mur'um maqbudun, sungguhnya aku ni akan wafat, kata Rasulullah. Wa inna hadzal ilma sayuqbad, betulkan baris kan. Dan ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazharul fitan, dan akan muncullah kacau bilau, fitnah ni apa dia yang kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Fitnah mahya, hidup dan mati. Fitnah tu apa dia? Orang Melayu suka kata al fitnatu ashaddu minal qatl. Orang fitnah dia curi ayam. Mau tahu tak Allah kata al fitnatu ashaddu minal qatl? Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Sebenarnya kata ulama tafsir, jumhur ulama kata fitnah situ bukan fitnah orang gitu. Fitnah tu maksudnya apa? Asyirku billah, syirik pada Allah. Syirik pada Allah ni lebih dahsyat daripada membunuh, tu maksud dia. Tapi kita faham fitnah ni fitnah orang. Faham tak? Dosa besar juga fitnah orang ni. Cuma konteks kita guna dalil tu tidak tepat kata ulama.
Fitnah ini masukkan sini wa tazharul fitan, maksudnya akan berlakulah kacau bilau, ujian-ujian ataupun perbalahan ahli waris. Tak lagi jauh lah tuan-tuan. Tengok keluarga kita. Bila mak ayah meninggal dunia, ada yang mudah bicara, cakap, duduk semeja boleh bincang. Sambil makan roti canai, saya makan kopi jantan, kopi betina, ikut benda lah, minum. Allah SWT minum Milo, kopi O, tak cicah ubi kayu dengan nyo, dengan santan, makan. Kita boleh bincang harta mak ayah. Ada tak boleh, duduk semeja, mu belah timur, ni belah barat, untuk utara, pegang handset, duduk satu meja, bercakap dalam grup WhatsApp. Allah SWT punya tak nak tak sebulunya dalam keluarga ni. Itu peringkat keluarga. Belum cerita peringkat generasi bergenerasi. Mak bapak habis mati belaka, tinggal cucu je. Seorang ni belajar setakat PMA, PT3, ni SPM, ni PhD, ni master, masing-masing ada app belaka. Tengok waktu balik kampung sudahlah. Mu kata apa? Aku tahun ni Satria Neo. Oh, Satria Neo hebat, kelas, first class. Mu kacik. Not my taste, dia kata. Mu duk jauh sikit lah. Tu peringkat cucu, sepupu-sepupu tu. Mak siap besar lagi. Balik tahun ni bawa kereta besar, satu seorang balik. Jangan tumpang kereta Kak Long. Satu seorang, biar depan rumah kita ni penuh dengan kereta, dia kata. Oh, balah dengan orang sebelah. Dah dipupuk semangat asabiyah waktu tu, sampai ketua lah, sampai ke mati kita, anak-anak sifat macam tu. Bukan dikolakan manjui betul, manjui ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, sehingga dua orang berbalah dalam urusan pusaka, fala yajidani man yafsilu bainahuma mim alik, dan tidak ada mereka dapati ataupun tidak mereka temui sesiapa yang boleh menyelesaikan kes pusaka mereka. Balah dak zaman kita, balah. Cuma zaman kita sekarang masih lagi ramai orang yang mahir ilmu faraid. Tak tahu, kita boleh telefon jabatan mahkamah syariah, pegawai agama Islam, boleh tanya dan rujuk permasalahan-permasalahan kita. Dalam hadis lain Nabi SAW telah bersabda, ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum. Belajarlah faraid kerana dia sebahagian daripada agama kamu. Nabi kata fa innahu min dinikum, separuh agama tang faraid. Kenapa kata macam ni? Setengah ulama menafsirkan maksudnya ilmu yang lain membicarakan waktu kita hidup. Bak solat waktu hidup, bak zakat waktu hidup, bak haji waktu hidup. Tak ada orang mati pergi buat haji, tak ada, kecuali upah haji. Betul tak betul? Tapi bila sebut bak faraid, dia cerita selepas kita mati. Tak ada orang kata apa-apa, jom kita faraid harta apa. Abah dia umur baru 40. Mu ni anak deraka, dia kata. Mu aku tak mati lagi nak faraid harta dah. Tu sebab faraid ni lepas kita mati. Boleh kita bertanya pada ayah, ayah tanah banyak tu, agak-agak ayah nanti sebelum ayah mati ayah nak buat apa? Cakap beradak. Belanja KFC dulu 3 ketuk, ayam spicy bagi, tak Pizza Hut ke Pizza Hut bagi kat ayah. Tanya, tak apa, tak ada masalah. Cumanya jangan cakap yang mengarut-ngarut. Seolah-olah kita mendoakan mak ayah kita ni mati cepat. Nak mati cepat. Tanda-tanda suruh mak ayah kita mati cepat, kita selalu menyakitkan hati mak ayah kita. Orang kalau marah, racun banyaklah badan. Tu sebab Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mu jangan marah, mu jangan marah, mu jangan marah. Kita marah. Tu sebab kita banyak penyakit. Saya ni antara orang yang panah barang, betul tak? Panah barang. Panah barang ada 2 jenis. Memang jenis keturunan panah barang. Kedua ada saka dalam badan, betul Allah SWT. Jadi saya tak tahulah ada saka ke benda. Cumanya cepat panah juga kadang-kadang. Ni nak buka sekolah ni. Pelajar kami asalnya 14. Buat pemilihan agama nak masuk, tapi umurnya lebih pada umur 13 tahun. Kita buat tapisan 5 hari 4 malam. Jadi ada seorang pelajar ni baru masuk. Dia masuk 2-3 hari lepas. Tapi 2 hari dah kena sakit. Bila tanya mu penyakit apa, banyak benar penyakitnya. Gastriknya, asmanya, macam-macam penyakit dia. Jadi dia telah menyukarkan kami, Allah SWT. Akhirnya kita panggil mak ayah dia. Bukan kita zalim, kita bukan zalim, kita tak nak dizalimi. Allah SWT. Mana doktor pun kata baguslah dia sekolah dekat dengan rumah dia. Panggil mak ayah dia, pulang balik duit. Allah SWT. Kita kata kita tak mampulah, bakir ni akan mengganggu, macam Allah SWT. Bila dia sakit, seorang pula sakit.
Budak-budak ni berjangkit. Seorang ni nak telefon mak ayah dia, yang lain semua nak telefon. Jadi waktu tu kita temperature naik itu sebab kena bawa tasbih istighfar pada Allah SWT. So mari kata kalau berdiri marah, duduk marah lagi, baring. Sebelum tu ambil wuduk dulu, sebab marah ni daripada syaitan. Dan kata pakar-pakar perubatan, marah ni akan merembeskan racun yang banyak dalam tubuh kita, kata Allah SWT. Itu sebab orang kata jangan marah. Senyum macam Joker tu, Batman The Return. Baik. Di kalangan para sahabat Nabi SAW ridwanullah alim ajma'in, terdapat beberapa orang, Nabi kata lagi, fa innaha nisful ilmu wa innaha nisful ilm, dan dialah setengah daripada ilmu, wa innahu awwalu ilmi yuzau min ummati, dan ialah ilmu pertama yang dicabut daripada umatku. Masuk di sini, dicabut di sini, kata ulama ada beberapa tafsiran. Tafsiran ulama-ulama dulu, ulama-ulama klasik, dia menafsirkan bahawa memang satu masa nanti tak ada orang reti faraid. Tak reti dah. Tafsiran kedua para ulama ada mengatakan maksudnya orang tak nak guna faraid dah. Faraid ada, orang tak nak guna faraid. Tengok sekarang sudah. Pergi jawab saka, macam mana ni? Tuan-tuan nak buat macam mana? Dia tanya kita pula. Allah SWT. Tak. Kita kata apa? Tak. Sama kata boleh tak? Sama kata dulu kita letak. Allah SWT. Mana kita dah pinggirkan faraid. Ada juga ulama mengatakan macam Allah SWT sekalian, orang dah tak guna sistem faraid. Itu tafsiran ulama contemporary sekarang. Buktinya macam mana? Orang guna sistem yang banyak. Hibah sekarang, orang boleh banyak pada hibah. Hidup lagi bagi dah harta. Mati dia kata mudah. Kalau ada orang meniaga produk hibah dan dia mengkondem faraid, tuan-tuan ketuk kepala dia macam Allah SWT. Dia kata susah nanti tuan, susah nanti kalau mati, faraid ni susah. Pok kepala sekali macam Allah. Baru beli produk dia. Produk dia betul, tapi dia mengencam, mengecam apa? Mengecam faraid itu teruk sangat. Maka Allah SWT tak saya kiranya orang meniaga produk hibah tetapi dia kecam faraid lebih daripada apa yang Allah SWT telah tetapkan. Memang faraid ini ada sedikit complicated dia. Kalau lagi pusaka kecil, kena isi borang 14A tu. Isi borang pula nak kena isi semua pewaris yang ada. Ada pewaris bagi kerjasama, ada tak bagi kerjasama, tu kesukaran dia. Kesukaran dia bukan sebab faraid, sebab mau buat sistem. Kita punya sistem kita tu kena ubah sikit. Barulah nampak mudahnya faraid. Dan ada juga orang jenis jual produk hibah ni, dia guna kalkulator je. Okey tuan, siapa ahli waris? Isteri. Tak isteri, anak borang. Ni adik-adik tak? Letak belaka, tekan enter, keluar habis. Dia keluar dia punya nombor tu keluar. Bila kita tanya dia, tuan reti kira tak manual? Saya tak reti masuk dalam ni. Maknanya itulah faraid, orang tak guna nama Allah SWT sistem tersebut. Dia faraid manual tu dia kena kuasai. Yang auto kira tu tak kira, betul? Yang cerdik komputer mu dak cerdik, faham? Kalau dah salah kira, habis mu dosa belaka di sudut pengiraan tersebut. Okey, baik. Kemudian di kalangan para sahabat ridwanullah alim ajma'in terdapat beberapa orang yang mempelajari ilmu ini dan mereka menguasainya dan memahaminya melebihi sahabat-sahabat yang lain. Mereka adalah seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dan Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi SAW sendiri mengakui tentang penguasaan Sayyidina Zaid bin Thabit dalam ilmu ini dengan sabda Nabi, afradukum Zaid bin Thabit, yang paling tera bab faraid di kalangan kamu, kata Rasulullah kepada para sahabat, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Itu sebab pada zaman Nabi dan zaman selepas kewafatan Rasulullah, kalau orang pergi tanya Sayyidina Umar, pergi tanya Sayyidina Ali, pergi tanya Abdullah bin Abbas, pergi tanya Zaid bin Thabit, bila Sayyidina Zaid bin Thabit keluarkan pandangan dia, sahabat lain angkat sembah lah, tak boleh dah, tak lawan dah. Dia lah paling terror sekali minta Allah SWT daripada hukum tersebut. Di Malaysia ni ramai pakar-pakar. Contohnya di Perak dulu kita ada seorang namanya Tuan Haji Wan Abdul Halim. Orang besar, orang Terengganu, dah pencen dah di pejabat pusaka, jabat galian tanah di Perak ni, di pejabat di Perak sana ni. Dia balik negeri Terengganu. Dia ni antara pakar rujuk
yang dirujuki oleh hakim-hakim mahkamah syariah seluruh Malaysia, anak murid dia belaka. Ada orang yang hamba dan baik. Antara juga yang aktif sekarang ada Ustaz Muhammad Khusairi Saleh sebagai contoh. Dia aktif di Felda sekarang. Pergi ke Felda sebab Felda banyak kes parain. Dia masuk dan dia pergi seluruh Felda seluruh Malaysia. Antara yang teror bab munasakhat, pengiraan berlapis, sahabat kami Ustaz Tirmizi, Ustaz Hilmi, Ustaz Hilmi ada satu kitab namanya Fajar Faraid. Dia boleh kira tuan-tuan kematian 20 lapis, 12 lapis, kek lapis Sarawak, semua boleh berlaku. Mati banyak sangat, dia boleh kira sekejap je. Ni kepakaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Tapi ramai lagi lah, cuma kita dah nak sebut nama belaka. Baik. Para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'i juga turut mengambil berat tentang ilmu ini sebagaimana para sahabat yang mulia. Mereka sentiasa berusaha mempelajari dan mengajarnya. Antara mereka yang masyhur ialah 7 ulama yang terkenal, fuqaha us-sab'ah. Nama dia siapa? Sayyidina Sa'id ibn Musayyib ataupun Musayyab. Hebat dia ni tuan-tuan Allah. Pada zaman dia, anak sultan pinang anak dia tolak mentah-mentah. Kita kalau JKK pinang anak kita, JKK ketua kampung datang, buat apa? Nak pinang anak kita lah. Iya, terus sembelih kambing 2 ekor. Tahu semua sebab dia anak ketua kampung nak jadi menantu kita. Bayangkan hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Sa'id ibn Musayyib ini, anak raja nak pinang dia tolak mentah-mentah. Sebab apa dia tolak? Dia kata, aku tak nak ada fitnah yang akan berlaku kepada aku, sebab aku ni kerabat. Jadi macam kerabat. Mana tu keadaan orang dulu, ulama yang hebat. Ulama sekarang makin rapat dengan orang besar, makin seronok. Nak dapat mata benda laba. Tu sebab dalam zaman Al-Arkam dulu ada satu lagu kan, para orang agama berjawatan resmi, perosak agama di atas nama agama mereka. Tu lagu. Saya tu suara tak sedap, takut hujan lebat pula di Kuala Kangsar. Ahli agama berjawatan resmi, perosak agama atas nama agama. Dia tak berani nak nasihat bos dia. Tak berani nasihat. Takut kalau nasihat kan turun grade, kena potong, kena pecat, kena sekat, tak masuk TV dan sebagainya. Maka tak berani tegur. Maka Allah Jalla wa'ala pesan orang macam ni. Tak, orang macam ni orang paling teruk sekali, sebab tidak menuntun, tidak meruntun ataupun tidak membawa bos dia ke arah kebenaran, bahkan kekal dengan kesesatan mereka. Tetapi Allah wa'iyadzubillah min zalik. Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Haris bin Hisham, Sulaiman bin Yasar. Ni antara ulama yang kacak, namanya Sulaiman bin Yasar. Nah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu alaihi ajma'in. Tuan-tuan belilah kitab namanya Tarikh Tasyri' Islami Manak Qattan, satu kitab yang bagus untuk bicarakan tentang ulama-ulama yang hebat ni. Ataupun tuan-tuan carilah kitab namanya Siyaru A'lamin Nubala li Imam Az-Zahabi. Siyar A'lamin Nubala, sirah-sirah orang yang hebat-hebat, bijak pandai ni. Kitab Imam Zahabi ada dah, kitab dia telah diterjemahkan. Beli kitab ni, baca. Sebab kata ulama, kata tuan guru kami, fatashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Tirulah orang hebat-hebat walaupun kita takkan sama macam mereka. Tiru cara mereka walaupun takkan sama macam mereka. Saya tu guru saya antaranya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mufti wilayah. Saya suka tiru cara dia berjalan, tapi memang takkan sama lah cara dia berjalan. Dia berjalan macam tu, kita nak tiru juga, tapi takkan sama. Cara dia bercakap, saya boleh ajuk cara dia bercakap, cuma takkan sama macam dia. Saya kalau belajar di Unity dulu, lepas habis kuliah dia, kita buat kuliah kita pula. Kita buat cara dia bercakap pula. Kawan-kawan suka dengar. Nah, tapi adakah sama ilmu dengan kita? Tak sama. Tak sama. Tu sebab, tapi kita tiru. Illam takunu mislah, walaupun tak sama. Sebab apa? Tiru orang hebat ni, kamu akan dapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali setelah itu muncul pula ulama tabi'in dan ulama generasi seterusnya. Semoga Allah merahmati mereka dan mengurniakan syurga yang luas kepada mereka. Amin. Allahumma amin. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, ada soalan ke dak muslimat? Ada soalan tak? Ya. Ya. Pencen itu ataupun
Baik. Pencen dia tu bukan harta pusaka. Pencen diberikan kepada isteri dan pada anak-anak dia yang belum cukup umur. Khas. Pusaka ni harta yang dia perolehi semasa dia hidup. Hatta gratuiti tu, kalau dia mati sebelum sempat dia dapat, dia tak mati lagi, dia tak dalam pencen. Maksudnya tak dalam pencen. Tak dalam pencen, gratuiti itu pun tak wajib faraid. Dia tak jadi pusaka. Dapat, tapi bukan nama pusaka. Kecuali macam kita pencen 2001 bulan 1 2019. 1 bulan 3 2019 kita mati. Dalam tempoh 2 tahun tu memang dah tengah proses duit tu. Duit tengah proses, memang hak kita dah. Maka yang tu nama pusaka. Itu wajib faraid. Jadi itu. Jadi pencen bukan pusaka. Sebab dia satu imbuhan yang diberikan oleh pihak kerajaan, orang lain kepada kita, maka tak perlu difaraidkan. Sebab ada orang tanya juga, perlu tak faraid? Tak perlu. Dapat pada mak kita ataupun isteri kita ataupun kepada anak-anak yang bawah umur 21 ke apa umur. Wallahualam. Ada soalan lagi tak? Muslimin. Tak ada soalan. Nampak memang semangat nak semaya syak belaka ni. Jadi akhir sekali hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kami dalam rangka melancar dana membeli sebuah van sebenarnya. Alhamdulillah hari ini hari ke-8 kita telah mencecah kutipan yang kita dapat daripada 2,500 lot yang kita tawarkan. Yang ada hanya 300 berapa saya update tadi, 340 yang tinggal lagi. Satu lot RM30. Nak beli sebuah van untuk pengangkutan pelajar-pelajar kami lah. Jadi kalau tuan berminat untuk infak kepada kami, ahlan wa sahlan wa jalan. Nah, kalau tak ada tak apalah. Dalam tu ada nombor akaun kami kan, dalam buku tu ada nombor akaun. Boleh masukkan situ. Satu lot RM30. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.